Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ustazah kasihi. Okey, hari ini kita akan belajar pelajaran yang pertama iaitu adab dengan pemimpin. Pelajaran bagi tahun 5. Okey, jadi untuk tahun 5 ni kita belajar 5 tajuk saja. Saya dah terang dah sebelum ni tajuk-tajuk yang kita belajar untuk silibus tahun 5 lah. Okey, hari ini kita belajar adab dengan pemimpin. Okey, pemimpin tu siapa? Pemimpin tu kamu kena kenal. Pemimpin tu adalah ketua. Okey, ketua atau orang yang bertanggungjawab memimpin sesebuah negara, negeri, daerah, kampung dan sebagainya. Sebagainya tu maksudnya di sekolah, di rumah, dalam keluarga apa semua tu. Yang tu setiap organisasi ataupun setiap dalam kumpulan ke apa ke mestilah ada ketua. Okey, dalam kumpulan perkemahan pun mesti ada ketua juga. Kalaulah ketua dalam mesyuarat pun masih ada ketua juga. Okey, ada ketua dia. Ini adalah jadual kelompok pemimpin dari pelbagai peringkat. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama, negara. Ketua dia Perdana Menteri. Yang kedua, negeri. Negeri, ketua ni siapa? Menteri Besar. Bukan Menteri Besar tu negara. Negeri tu ketua negeri, Menteri Besar. Yang ketiga, daerah. Pegawai daerah. Yang keempat, Mukim. Mukim lebih besar daripada bawah daerah. Mukim. Okey, Mukim ketua dia penghulu. Okey, seterusnya kampung. Kampung, ketua kampung. Dalam keluarga, bapa. Dan yang terakhir, kelas. Okey, kelas, ketua kelas. Okey, boleh faham Okey, mari kita tengok dulu apakah adab-adab yang kita kena jaga ketika kita bersama dengan pemimpin. Yang pertama, kalau tahun 5 boleh buka muka surat 2. Okey, yang pertama menghormati pemimpin. Apabila kita sebut adab bersama maksudnya kita berjumpa dengan pemimpin tersebut. Maksudnya kelakuan ataupun apa adab-adab lah yang kita kena jaga ketika kita bergaul bersama dengan pemimpin. Okey, yang pertama menghormati pemimpin. Yang kedua bersifat kasih sayang. Maksudnya ada rasa sayang kepada pemimpin. Suka bercakap dengan dia. Jangan ada rasa benci. Okey, yang ketiga menasihati dengan cara diplomasi. Okey, diplomasi itu hubungan baik yang hubungan yang terjalin dengan cara yang baik lah. Okey, yang seterusnya berdoa untuk kebaikan dia. Contohnya kita jumpa dengan guru besar. Okey, kita bersalam guru besar. Kita pun ada rasa sayang pada guru besar. Kita doakan untuk guru besar. Okey, untuk guru besar, untuk negara kita, untuk Perdana Menteri kita. Okey, seterusnya menjaga suara. Maksudnya apabila kita bercakap ataupun biasanya kalau kamu berjumpa dengan orang-orang pemimpin-pemimpin yang besar ni ketika kamu biasa menerima anugerah, menerima hadiah kan. Okey, jumpa kat atas pentas tu, jaga suara. Maksudnya hormat, sampai kat sana terima kasih, terima hadiah dengan cara yang sopan, jagalah adab kita. Okey, ketika kita bergaul bersama dengan dia, dengan beliau. Seterusnya berterima kasih kepada pemimpin atas jasa-jasa yang pernah pemimpin buat untuk kita. Okey. Okey, seterusnya kita tengok cara menghargai jasa pemimpin. Okey, beza dengan adab bergaul dengan pemimpin tadi. Okey, adab tu maksudnya bila kita jumpa dengan pemimpin, apa adab-adab yang kita kena jaga kan? Kalau menghargai jasa pemimpin ni, poin-poin yang menghargai jasa pemimpin ni, maksudnya kita tak pernah jumpa tapi macam mana kita nak ada rasa sayang ataupun kita nak menghargai pemimpin. Okey, yang pertama menanam semangat kecintaan kepada negara Malaysia kita. Kita kena ada rasa sayang, rasa kasih, rasa suka duduk kat Malaysia ni. Kena ada rasa sayang. Yang kedua, menyokong dan membantu mereka. Dengan cara apa? Contohnya, kamu tak membuang sampah di merata-rata pun membantu negara kita, membantu mereka. Okey, yang seterusnya kesetiaan
kesetiaan yang ikhlas kepada pemimpin. Setia dengan pemimpin. Walaupun tak pernah jumpa, tapi kita ada rasa setia dengan pemimpin. Okey, seterusnya menghargai pemberian dan kemudahan. Contohnya kemudahan-kemudahan di sekolah kita ada ada perpustakaan yang disediakan buku-buku percuma ataupun di luar taman permainan, contohnya kamu bermain dengan alat-alat benda-benda awam ataupun harta benda awam tu kamu jaga dengan baik. Okey, yang seterusnya menjaga harta benda awam sama juga dengan yang tadi, menghargai pemberian tu. Dan yang terakhir, menjadi rakyat yang berdisiplin. Sama ada kita berada di mana-mana pun kita berdisiplin. Kalau kita berada di jalan raya pun kita kena berdisiplin. Contohnya mengikut peraturan jalan raya, mengikut lampu isyarat apa semua tu. Jadi itu adalah sikap kita sendiri. Jadi okey, muka surat 6 kita akan belajar faedah beradab dengan pemimpin. Okey, faedah. Faedah Ustazah cakap dah, faedah tu apa? Faedah tu adalah kebaikan, kesan yang baik. Okey, hikmah. Sama maknalah tu. Contoh ditanya, apakah hikmah beradab dengan pemimpin? Apakah kesan yang baik apabila kita beradab ataupun kita jaga adab dengan pemimpin? Okey, itu samalah. Yang pertama, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mudah mendapat pertolongan atau pembantuan. Yang ketiga, keadaan masyarakat akan aman dan sentosa. Maksudnya apabila masyarakat ni dia ada rasa cinta pada negara dan ada rasa hormat kepada pemimpin, ada rasa kasih kepada pemimpin dalam diri setiap individu dalam Malaysia ni, jadi hidup kita pun ataupun masyarakat ataupun rakyat pun akan jadi aman, akan jadi bersatu padu. Okey. Yang seterusnya, mendatangkan hasil kerja yang baik. Okey, mendatangkan hasil kerja yang baik. Seterusnya, memudahkan pengurusan. Dan yang terakhir, mengukuhkan hubungan silaturahim. Maksudnya kuat hubungan di antara rakyat-rakyat sendiri dengan rakyat dengan pemimpin pun akan rasa kuat, rasa utuh dengan rakyat-rakyat di sekeliling, maksudnya jiran kita, keluarga kita ataupun orang di sekolah yang selalu kita jumpa tu pun kita dah kukuhkan silaturahim tu. Okey. Okey, seterusnya akibat tidak beradab kepada pemimpin. Yang pertama, mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita memang kena hormat, kena jaga adab kita dengan pemimpin. Okey, mendapat dosa bagi orang yang tidak menjaga adab dengan pemimpin. Okey. Seterusnya, memburukkan imej negara. Okey, negara kita ni negara Malaysia, negara Islam. Semua orang kenal negara Malaysia ni negara Islam. Jadi kalau kita tunjuk perkara-perkara yang tidak beradab ataupun perkara-perkara yang merosakkan imej negara, contohnya orang mengisap dadah ke, ataupun dia ada gangster dekat di bandar kan, cuba membuli orang, lepas tu gaduh di tengah jalan atau apa-apalah sikap-sikap yang buruk, yang negatif, yang mana orang boleh pandang, terutama orang-orang kafir. Okey, orang kafir yang memang hormat kita, yang tahu kita ni adalah orang Islam yang menjaga adab dengan umat Islam. Okey, jadi kalau kita tak jaga perangai kita, jaga adab kita, jaga imej kita, jadi orang pun tak hormat kita, orang pun tak suka dengan negara kita. Yang ketiga, melemahkan semangat pemimpin untuk menjalankan tugas dengan cemerlang. Yang ni pun dah berlaku di negara kita sekarang. Macam mana apabila pemimpin-pemimpin naik, macam mana ada segelintir masyarakat yang membuat protes ataupun memberontak ataupun buatlah macam apa-apa yang untuk menjatuhkan pemimpin kita. Okey, jaga sikap kita tu. Yang itu adalah contoh-contoh akibat tidak beradab kepada pemimpin. Kamu boleh juga boleh cari poin-poin yang lebih mudah lah. Contohnya yang pertama tadi, mendapat kemurkaan Allah. Okey. Yang kedua, merosakkan imej negara pun boleh. Yang ketiga, kamu boleh buat
masyarakat berpecah belah. Okey, masyarakat berpecah belah. Yang keempat, kamu boleh buat dipandang hina oleh masyarakat. Okey, itu yang mudah kamu ingat, yang mudah kamu fahamlah. Okey, boleh faham?